Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuan pengurusi majlis, rangkap Syekhuzha, Masjid Rawdatul Jannah, Taman Kuala Kangsar, yang dimuliakan Allah, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Syekh, tuan-tuan guru, para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi duburi shalah al-fajri wa huwa sanin rijlaihi qabla an yatakallam." Kata Nabi, siapa-siapa orang lelaki juga, orang perempuan juga, siapa-siapa yang selepas daripada solat subuh. Dan lepas hadis lain dia kata dan maghrib, siapa-siapa Islam dia, semayang dia, tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira siapa, Nabi kata. Lepas dia semayang subuh, kata Nabi, dalam keadaan kaki dia subuh dan maghrib, dalam keadaan kaki dia, kata Nabi, masih berlipat. Maknanya habis semayang subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, clear, mayang. Kata Nabi, especially dalam semayang subuh dan semayang maghrib. Ni hak semayang tak sah, kita semayang tak sah. Siapa dia? Nabi kata yang lepas semayang tu, lepas bagi salam, dia tak pusing kaki dia. Dia tetap duduk dalam keadaan tahiyat akhir, duduk tawarruk tadi. Ataupun orang yang tak duduk dalam keadaan tawarruk, dia duduk dalam keadaan iftirash, duduk iftirash. Dia tak boleh duduk tawarruk, sengit tu, dia panggil duduk unta tu, dia tak boleh duduk lagu tu, pasal gout atau apa-apalah sakit. Dia duduk macam mana, kaki tu dia lipat sebelah, dia pacak sebelah, dia panggil duduk iftirash, duduk macam tahiyat awal tu. Ataupun dia tak boleh duduk iftirash, dia tak boleh duduk dalam keadaan tawarruk, dia boleh duduk tarabbuk, duduk macam tuan-tuan duduk lah ni, duduk bersila, asyaikan duduk bertinggung tak boleh lah. Ada kan orang duduk tahiyat bertinggung, tak ada kan, tu nak berak tu. Ataupun dia tak boleh duduk tarabbuk, dia tak boleh duduk tawarruk, dia tak boleh duduk iftirash, dia duduk iq'a. Macam tuan-tuan nak pacak kaki, nak naik ke rakaat tu, cacak kaki tu, duduk atas kaki tu, duduk tahiyat, boleh tak boleh? Boleh. Dipanggil duduk iq'a. Duduk macam mana keadaan pun, asyai dia duduk, lepas bagi salam, semayang maghrib, semayang subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki dia tak ubah lagi. Dan dia juga masih belum bercakap-cakap.
Dia tak bercakap lagi dengan siapa-siapa, duduk dalam keadaan macam tu. Kemudian dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin. Dalam keadaan dia duduk macam tu, dia tak bercakap-cakap lagi dengan siapa, kaki dia tak ubah lagi, madhab masih menghadap kepada kiblat. Dia kata tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya segala kerajaan dan segala kepujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Berapa kali? Nabi kata 10 marratin, 10 kali. Jelas tak tuan-tuan? Kerana saya nak ulang sekali lagi. Tuan-tuan jelas ke kata nak ulang sekali lagi? Jelas nak? Sembahyang apa? Sembahyang maghrib, sembahyang subuh. Adapun bagi sembahyang lain secara mutlak, tiga. Sembahyang lahar, Assalamualaikum, la ilaha illallah 3 kali, Allahumma ajirna minat, kita sampai hadis. 3 kali. Kemudian apalah, Allahumma antas salam ke apa, nak doa ke apa. Baik. Kataballahu lahu 10 hasanatin wa muhiya anhu 10 sayyi'atin wa rafa'a lahu 10 darajatin. Tu dia tuan-tuan. Tuan-tuan saya nak kena ulas ke? Tuan-tuan nak ulas ke? Cukup setakat tu je. Nak ulas? Nak ulas. Maknanya tak apa tahu lah makna tu kan. Kan je nak. Kan makna dalam sembahyang ni kita guna ke ya? Subhana rabbiyal azim. Apa makna? Subhana rabbiyal azim kita duk kata masa mana? Subhana azim ni kita kata masa mana? Rukuk dah. Subhana rabbiyal azim. Apa makna dia? Kita mula belah kanan dulu. Jangan. Apa main tanya orang pula? Tuan-tuan kalian kebut no. Tanya sedih lagi tu ya, kacau no. Tak sat duk ingat lah tapi lupa dah. Bila tanya lupa. Tak apa. Tuan-tuan fahamlah, tuan-tuan apa yang berlaku dah. Nabi kata kataballahu lahu 10 hasanatin, dan dengan dia duk pi kata 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, dia tak ubah kaki dia lagi, dia tak pandang kiri kanan lagi, dia tak cakap-cakap dengan siapa lagi, dia kata hak tu 10 kali. Nabi kata orang ni Allah Ta'ala akan tuliskan kepadanya 10 pahala. Dia ni malam ni kita bukan nak bincang tajuk berat-berat sangat. Kita tak mau cerita bab lepas, kita tak mau cerita bab lepas tau. Lepas. Bukan lepas pisang tu dah. Ada satu orang nama Lepat. Tuan-tuan yang tahulah, yang ada handphone jenis ni dia tahulah. Kalau yang handphone jenis yang khaita handbrake tak makan sendai bawah tu, itu tak boleh lah tu handphone tu. Siapa yang ada handphone pintar ni, dia ada internet, dia boleh masuk dalam Facebook, dia boleh ada WhatsApp, dia tahulah siapa dia Lepat ni. Kita bukan nak bincang pasal Ustaz Laduni dah, kita tak mau bincang hak tu. Kita nak sembang bab malam ni, kita nak habaq satu benda yang kita buat dalam solat kita. Start daripada kita kata Allahu Akbar. Sebelum daripada kita kata Allahu Akbar, ada sahabat kita pergi duk azan. Start daripada tu kita buat benda-benda yang sangat mudah, kita buat benda-benda yang sangat senang. Maka Allah Ta'ala akan bagi kepada kita satu bentuk ganjaran yang akal pun tak boleh nak terima. Tu tuan-tuan tu, sat lagi azan, sat lagi tu, bila
muazzin kata la ilaha illallah, habis azan tu tuan-tuan pergi angkat tangan, tuan-tuan kata Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, tuan-tuan kata ila akhir doa. Dengan tuan-tuan pergi duk angkat tangan, kata benda hak mudah macam tu, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halai esok dia ni, aku bagi syafaat dekat dia di hari akhirat esok. Hari ni tuan-tuan pakat urut dada, tuan-tuan pakat tanya berapa kali hari ni kita doa lepas azan. Yang Nabi kata barang siapa yang doa lepas azan, Nabi kata doa yang kita sebut tadi, Nabi kata halai aku bagi syafaat dekat dia hari kiamat esok, tuan-tuan. Kita duduk di satu satu padang yang sangat luas, tak ada tepi dia. Matahari mendekatkan sampai kata hadis dhaif satu jengkai. Kata sahihnya satu busur. Hadis lebih sahih kata 1 mil, satu batu. Tak pentinglah berapa jauh matahari itu, yang penting sangat mendekat dekat kita. Hari ini matahari ada beratusan juta kilometer dengan kita. Tu pun tuan-tuan ambil cangkui, tuan-tuan pergi tengah laman rumah, tuan-tuan cangkui nak tanam apa ke, tanam ubi kayu ke, tanam serai ke, tanam apa, pukul 12 tengah hari. Tuan-tuan pergi duduk situ 15 minit je, baju basah. Baju basah. Pasal apa basah? Hangat ustaz, oi, peluh boleh perah baju. Tuan-tuan bayang ratusan juta kilometer peluh macam tu. Tuan-tuan bayangkan di mahsyar esok ni, Allah, matahari sangat dekat, tuan-tuan. Ada orang yang peluh sampai di kaki, sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di dada, sampai di hidung, terjengket-jengket lagu tu dah, nak lemah dalam peluh dia sendiri dah. Ada yang sudah berenang di dalam peluh sendiri, dalam keadaan berhimpit-himpit, bogel, tak pakai apa, dalam keadaan berdiri, tak boleh angkat kaki nak letak balik, tak boleh dah, pasal tempat tu sudah diambil oleh kaki orang lain. Dalam keadaan kalut macam ni bunyi suara jom, suara siapa? Suara ulama. Ulama ni start atas dunia ni duk bimbing kita, sampai di akhirat esok pun duk bimbing kita lagi. Jom kita pakat-pakat ramai-ramai ni, kita pergi minta bantuan, pertolongan. Tak tahan dah ni, duk berdiri macam ni, matahari hangat sangat ni. Jom kita pergi minta tolong Nabi. Kita berlarak ratusan ribu tahun pergi cari Nabi, jumpa Nabi Adam alaihi salam. Kita kata isfa' lana ya Adam, syafaatkan kami Adam. Nabi Adam kata apa? Dalam hadis asy-syafa'ah yang panjang tu dicerita, Bukhari Muslim 3 muka hadis tu. Nabi Adam kata nafsi masing-masing lah, aku pun tak boleh tolong hampa. Adalah pasal saya nak pendekkan, sebab banyak benda kita nak pergi. Masa bagi pun pendek kan, pukul 9. Tuan-tuan nak sampai pukul 9 ke sampai 9 suku? Muslimat nak sampai pukul 9 ke 9 suku? 9 suku boleh no? Kita berlarak lagi jumpa Nabi-Nabi selepas tu, semua tak boleh bagi syafaat kat kita. Akhirnya kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata Muhammad bagi syafaat dekat kami. Baiknya Nabi Muhammad ni, walaupun atas dunia hari ni orang buat kat dia lebih kurang, start daripada zaman dia Islam ditindas, Nabi Muhammad ditindas, tengah rukuk semayang, tengah sujud semayang, orang ambil najis unta tak tengah belakang dia, teriak, Fatimah tengok. Start pada tu jadi sunnatullah dekat kita hari ni. Islam dicabar, bukan setakat zaman Nabi, jadi sunnatullah kat kita. Islam dihina, diperlekeh, malah batang tubuh Nabi tu diperlekeh, dibuat macam-macam hai, orang tulis gambar dia, orang buat dipanggil apa? Karikatur.
Nabi sedang dilewat oleh binatang, tengok pun tak gamak tuan-tuan. Nabi tu yang dihina tu, tiba-tiba kita minta dekat dia, Muhammad syafaatkan kami. Nabi Muhammad ni dia kata apa? Baiknya kalau kita tuan-tuan hari-hari jumpa muka kita, satu orang ni dia khair tu, dia ludah kita. Hari-hari jumpa dia khair tu, dia ludah kita. Satu hari dia main minta nak pinjam duit 50. Tuan-tuan nak bagi duit 50 kan tuan-tuan nak bagi 5 penampak bagi kat dia? Oh, hari-hari hang tengok muka aku pun hang ludah, hari ni hang nak minta duit kat aku. Ni abang kat dia. Kalau kita kata macam tu lah, Nabi Muhammad dah. Nabi Muhammad kata analaha, aku tolong hampa hari ni. Aku bagi syafaat kat hampa. Dan Nabi kata apa? Panjang cerita tu. Nabi kata apa? Barang siapa yang nak syafaat aku, lepas pada azan, angkat tangan, doa, halai, kata Nabi, aku bagi syafaat dekat dia, bagi pertolongan dekat dia pada hari kiamat esok. Tuan-tuan, hari ini kita dah tersangat kurang berdoa lepas azan. Tuan-tuan pakai urut dada, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan ni, hari ni tuan-tuan doa lagi lepas azan? Tak payah abang kata saya. Start pada subuh tadi, kalau yang dan main masjid, dan lah. Kalau yang tak dan lah, duduk tidur tak dan dengar azan. Lohok tadi pun kalut dengan awani punya start daripada pukul 10 dia cerita dah. Duduk depan TV lah kita pun. 2-3 hari ni tak pergi mana dah. Mayasak lagi pun kalut juga. Maghrib tadi pun tak ada nak doa lepas azan. Kita pun main masjid dengan harapan syagi masjid nak azan. Masjid nak azan. Kita pun boleh jawab azan syagi. Syekh Usaha kata syagi azan. Alhamdulillah, confirm kita dapat doa lepas azan. Ada tempat tuan-tuan, lewat 15 minit mengejak tak mau azan lah. Sedangkan Nabi kata siapa berdoa lepas azan, halai aku bagi syafaat dekat dia. Masjid tak mau azan lah hari ni. Habis mengaji 5 minit, kadang-kadang saya test 5 minit je kuliah. Saya berhenti kuliah lepas 5 minit tak azan lah. Azan tuan-tuan, bagi peluang masyarakat dapat apa nama doa selepas daripada azan. Baik. Hari ni kita nak bincang benda tu, satu benda, satu perkara yang kita buat yang sangat sedikit tenaga diperlukan tapi sangat besar, sangat tinggi balasan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Maka Nabi kata dalam hadis ni, barang siapa yang kata la ilaha illallah 10 kali lepas maghrib, lepas subuh, orang ni akan Allah Ta'ala akan campurkan kepada dia 10 hasanat, 10 kebaikan, 10 pahala. Dan Allah Ta'ala tarik keluar daripada dia 10 dosa. Dan Allah Ta'ala angkat darjat dia 10 darjat. Bukan susah sangat tuan-tuan. Nak buang pahala, nak dapat pahala ni bukan susah sangat. 10 kebaikan, 10 pahala Allah Ta'ala lempak kat kita tuan, sangat-sangat besar tuan-tuan. Dan 10 dosa yang Allah Ta'ala tarik daripada kita juga sangat besar. Dan 10 darjat yang Allah Ta'ala angkat kita, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia pun kita naik darjat tuan-tuan, Allahu Akbar. Nah, dulu ni orang tak apa kenal kita. Orang tak apa kenal kita. Tiba-tiba pilihan raya kita diangkat jadi ketua kampung. Oh, tuan-tuan. Di sisi manusia baru naik jadi ketua kampung, kita makan tak payah bayar lah. Ya. Kita pergi kedai mana-mana duduk minum dalam kawasan jajahan kita tu, tak payah bayar lah, orang bayar lah. Nampak tak? Yang hari tu ni orang tak kenal kita, orang tak tahu kita, malah orang kata kita huduh buruk ni. Bila Allah Ta'ala angkat darjat kita di sisi manusia macam tu nya, yang tu pun kita rasa seronok dah. Sat lagi orang ni mai cari, sat lagi orang ni mai cari. Jadi satu orang yang penting kerana sikit darjat yang Allah Ta'ala angkat di sisi manusia. Tuan-tuan boleh bayang tengok, Allah Ta'ala angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka satu benda yang sangat besar, satu perkara yang sangat besar kepada diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Nabi sambung lagi, Nabi kata wa kana yaumahu dzalika fi hirzin min kulli makrutin wa khurisa minasyaitan. Dan pada hari tersebut orang yang kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali tadi, pada hari itu kata Nabi, dia ataupun orang tadi ni akan dilindungi daripada perkara-perkara yang dibencinya. Kita kata macam tu 10 kali hari tu, Allah Ta'ala secure kita daripada perkara-perkara yang kita tak suka. Tuan-tuan, banyak tak benda yang kita tak suka dalam hidup kita? Banyak benda. Kita tak suka orang hina kita. Kita tak suka orang pandang huluh buruk kat kita. Kita tak suka musibah mai timpa kita. Tuan-tuan, tu kita duk lepas salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita buat apa? Kita angkat tangan tok atas ubun-ubun. Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i, lahir pada tahun 631, dia wafat pada tahun 676. Dalam kitabnya Al-Azkar, dalam bab zikir, dia kata apa? Sunat letak kepala di atas ubun-ubun. Ubun-ubun tang mana tuan? Ubun-ubun tang ni tak? Tang ni. Tak atas ubun-ubun. Pasal sagi kita tengok ada orang yang letak di sini. Maknanya ubun-ubun dia sini kot. Ubun-ubun ni tang mana? Makcik, ubun-ubun tang ni tak? Tak tang ni lah. Hak tak belakang tu, ubun-ubun dia sini lah tu. Kemudian lepas pada tak atas ubun-ubun, dia gabuih muka dia, gabuih. Saya orang Kedah kata gabuih. Kalau belah ni kata apa? Gosot. Gosot kah? Penang kata tonyoh. Sapu. Tak atas kepala, sapu muka, gabuih muka. Sambil kita gabuih muka tu, kita kata apa? Apa doa kita baca? Kata tuan-tuan tak baca tu. Kalau ada tuan-tuan hak baca, kita akan kata apa? Allahumma azhab anil hamma wal hazan. Tu kita gabuih muka tu. Apa makna tu? Apa makna kita kata tu? Tak tahu tak makna apa. Sebut, nak tengok Tok Bilal sebut, tak sebut. Apa makna tu? Makna dia, ya Allah, hang jauhkanlah aku daripada musibah yang kalau mai musibah ni sudah barang pasti kita tak mampu nak tanggung. Tu kita angkat tangan, kita letak atas bubur, kita gabuih muka sambil kita kata tu. Sebagian ulama kata dhaif hak tu. Sebagian kata la aslalahu, tidak ada asyainya. Sebagian kata hak tu dhaif. Katalah apa pun, kalau siapa tuan-tuan yang nak buat, tuan-tuan peganglah pendapat daripada Imam Nawawi ni. Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, bukan Cikgu Nawawi sebelah rumah kita. Imam besar dalam mazhab kita Syafi'i, dia kata sunat gabuh, sapu muka sambil baca doa tu. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jauhkan kita daripada musibah, tuan-tuan. Karena kalau dia mai musibah ni, pasti garanti kita tak sanggup nak tanggung dia. Kita duduk di rumah tunggu anak ni duduk tang malam dah ni nak raya ni, dah tengah bulan puasa ni. Hari ni dah 27 puasa, anak dah bertolak balik daripada Johor. Dia abang tadi dia duduk di Bukit Beruntung. Masa tu pukul 3 petang, anak duduk Bukit Beruntung. Kita boleh jangka dah dalam pukul 7 malam sampai 8 malam lagi sampailah anak kita ni. Anak kita bawa cucu 3 orang dengan 1 orang isteri dia nak kereta balik daripada Johor. Kita duk tunggu ni 10 malam tak sampai lagi ni. Pi mana depa ni? Telefon tak dapat. Telefon tak dapat. Tuan-tuan,
Tiba-tiba mai, bukan depa sampai, polis sampai. Polis kata, ni ayah kepada sekian-sekian orang kah? Kita kata ya. Depa kata, pakcik, anak pakcik terlibat dalam kemalangan jalan raya. Depa meninggal di tempat kejadian, semua satu keluarga. Musibah. Orang buat apa tak tahu, pi satu band EMRS bomba, nyong 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 nyong, baru tak syak duk sembang dengan mak ayah, mak ni saya nak masuk kerja ni, pi masuk kerja. Tiba-tiba dengar dalam berita aja, orang katuk mati dah tuan. Musibah. Ada orang masuk dalam longkang mana tak tahu, ayak pipe, ayak bomba, ayak sungai, duk hantam pi. Depa turun dengan tali, duk rengkai turun tuan-tuan. Allah Taala yung pi 6 orang sekali tu. Musibah tuan-tuan. Maka minta berjauh, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada musibah ni. Gonyuh muka, Allahumma azhab anil hamma wal hajan, ya Allah hancurkanlah aku daripada musibah ni. Apalagi kita kata la ilaha illallah wahdahu la, apa benda yang kita tak suka pada hari itu, Allah Taala secure kita. Dan Allah Ta'ala akan peliharakan kita daripada gangguan iblis dan syaitan. Tuan-tuan, iblis ni jarum dia sangat seni. Jarum dia menyucuk kita sangat halus. Ni kita duk gelut nak main mengaji tak syak ni, kita duk pulun nak main mengaji tak syak ni, macam-macam tuan-tuan. Dia kata, ustaz mana malam ni? Ustaz dengar kata ustaz mai pada penjara. Ustaz tu dia mengaji tingkatan berapa? Dia tu tingkatan 5, tu pun tak pas rasa tingkatan 5. Tok Syafi kot. Dia kata, oi, lawan juga. Dengar kata dia ni Masjid Ridwan ni pun dia duk mengajak juga. Nak tengok muka dia sudah, duk tengok dalam YouTube aja tak apa-apa ha. Nak tengok muka dia sudah. Iblis kata, Tok Syafi, hujan tu. Hai, nak pi juga. Dia kata tak apa, nak pi juga hampir. Syat lagi ustaz mengajak dia hang tidur. Boleh ke dia juga? Dah. Kita bagus punya Allah. Dia mai. Allah. Tu. Allah, atromen pun dah. Dia cucuk ni, dia cucuk main ni. Saya baru lepas 2-3 hari lepas kan, minggu lepas. Situ macam duduk sebelah kita. Allah. La ilaha bagi lagi. Pak Syekh apa ni? Pak Syekh dia mai banyak gangguan. Pak Syekh tu Nabi pesan kat kita, kalau kita dalam semayang, dia mai satu macam, nak semayang mai satu macam, azan. Nabi suruh azan. Hadis sahih, Nabi kata, kamu nak semayang, azan. Iblis akan lari sejauh 50 mil, 50 batu, lebih kurang 80 km dia lari, sambil tercirit-cirit, sambil terkentut-kentut. Hadis tu. Takut sangat iblis ni dengan azan ni. Pak Syekh tu kalau kena ribut tuan-tuan, kena kilat, hujan lebat, angin, tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Tak kira orang perempuan buat azan juga. Malu ustaz oi, malu apa nak rumah kita? Nak kena pakai tudung tak ustaz? Tak payahlah, nak cari tudung tak kira rebam ke rumah tu tak kira, tak pasal. Habis azan, dia mai pula. Yang kata iblis ni, dia mai pula. Kita qomat pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Dia lari pi lagi 50 kilo, 50 batu, 80 kilo. Kalau 80 kilo sampai mana tuan? Kuala sampai Ulu Bernam mana tu? Mau lebih lagi. Dia lari sampai sana. Dia main balik. Kita baca apa pula? Azan dah. Qomat dah. Nak baca apa pula? Tok Imam? Baca apa selalu? Nak sembahyang dah? Dah qomat dah.
Qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas pula. Orang kata hang ambil mana qul a'udzu birabbin nas? Ada hadis. Oh, kita ni kan. Kira nak dalil saja. Nah, dalil pula kalau sekat ulama kata tak orang pakai lagi, nak pakai hak yang Nabi kata ya, Quran kata ya. Tuan-tuan, sumber hukum kita ada 4. Sumber hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4. Yang pertama Quran, sabit pada hadis. Taraktu fikum amrun lan tadillu ma tamastu, tu hadis tu. Aku tinggalkan kepada kamu beberapa perkara, lepas aku mati kamu berhukumlah kepada keduanya. Lan tadillu ma tamaksaktum bihima, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, kata Nabi. Apa dia? Quran, sunnah Nabi. 2. Yang ketiga, sumber hukum kita yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ijma' dan qiyas. Ni ulama-ulama tulis dalam kitab mereka. Saya duk petikai Tok Imam nak baca-baca, tapi Tok Imam ni ngarah sangat nak baca. Nampak macam Tok Imam ni ada gangguan sangat bila nak jadi imam ni. Baca pelan-pelan tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca pelan-pelan. Bagi nampak profesional tu. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dia sebut apa? Sunat bagi imam bila nak semayang ataupun orang munfarid semayang seorang, bila ada gangguan baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ila akhir. Oi, sampai nak semayang pun duk iya ada lagi satu yang kuat sangat apa? Iya tak ada apa. La ilaha, imam nak rokok dah duk iya lagi. Gangguan tuan-tuan, gangguan. Iblis main. Maka Nabi kata apa? Kamu buat apa? Nabi kata kamu baca ta'awuz. Kamu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Boleh, tak ada masalah. Bagi pendapat Imam Hambali kata boleh baca macam tu. Kan masyhur Imam kita Syafi'i, a'udzu billahi minasyaitonir. Aku mohon berlindung daripada Allah, kepada Allah daripada syaitan yang kena kejam. Sambil kita ludah 3 kali. Tengah duk baca Fatihah tu diganggu sangat. A'udzubillah. Ludah. Jangan kek pula. Baca Ustaz Abdullah Khairi, tuan-tuan kenal kan? Ustaz Abdullah Khairi, dia pi umrah, dia kata geram sangat, dia kata pi dekat melontar di Jamrah tu, dia geram, dia kata aku ambil batu besar ni. Ambil batu besar ni, dia kata aku punggai kena tiang tu patah balik, entam kepala aku ke debu. Geram kat iblis. Kita pun geram juga ni, duk ganggu kita nak semayang ni. Khair. Kawan terbelah tengah menguap. Kelepuk masuk mulut dia, jahanam. Isyarat je lah. Tuih. 3 kali dulu. Jangan bunyilah, pelan-pelan. Selamat daripada gangguan iblis yang mengganggu kita. Baik, seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billahi azza wa jalla. Tidak ada dosa yang membinasakannya dan membatalkan pada hari tersebut kecuali jika dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan duk kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, dia kata 10 kali subuh, 10 kali maghrib ni, di samping dia dapat kelebihan nak kita sebut tadi ni, Allah Ta'ala kata tak ada satu pun yang boleh membinasakan dia pada hari itu dan membatalkan segala amalan dia hari itu, melainkan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik habislah tuan-tuan, syirik habislah. Sahabat tanya dekat Nabi, apakah dosa yang paling besar sekali? Nabi kata syirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis, tertutup. Maka hadis tu diriwayat daripada Imam At-Tirmizi. Kata Imam At-Tirmizi, hadis tu hadis hasan lagi sahih. Dan daripada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Al-Haris Al-Taimi, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Idza sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar syab'a marratin. Dan jika kamu selesai sembahyang maghrib ataupun subuh tadi ni, dua waktu tadi ni, lepas kata la ilaha illallah 10 kali, jangan ubah kaki lagi, jangan buat apa lagi, jangan bercakap-cakap lagi, melainkan kamu kata, ya Allah, lindungilah aku. Kalau kita sembahyang seorang, Allahumma ajirni. Kalau kita jadi imam, Allahumma ajirna minan nar. Seorang, Allahumma ajirni. Kalau kita sembahyang di rumah seorang-seorang, saya nak kata juga Allahumma ajirna, boleh tak? Boleh. Sebab na tu dalam bahasa Arab dia kata kami. Jadi kita minta doa tu dengan kita dan ahli keluarga kita sekali, boleh. Kalau ahli keluarga kita tak ada pun tak apa. Kata Allahumma ajirna. Pasal apa? Pasal bukan kita sembahyang seorang-seorang di rumah ni. Kita sembahyang seorang-seorang di rumah. Muslimat dia sembahyang di rumah subuh seorang-seorang tu bukan sembahyang seorang-seorang tu. Melainkan di belakang ada jin yang akan sembahyang bersama dengan kita di rumah. Kalau tak percaya, malam sekali mangkit pukul 3-4 pagi sekali, malam sekali baca Fatihah bagi darah sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata macam tu. Lepas tu kata amin, bagi darah sikit. Nak tahu kata kita sembahyang di rumah ni seorang-seorang ke ada duk ikut kita? Bunyi ramai lagi amin. Ada lah tu. Ada berani. Boleh. Ya. Yeah.
salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati wa sayyidina Muhammad. Sallallahu wa ba'athu maqamana. Baik, berapa kali nak baca? Allahumma ajirni minan nar ataupun Allahumma ajirna minan nar, baca sebanyak 7 kali. Sab'a marratin maknanya 7 kali. Apa dapat dengan kita duk kata hak tu? Maka kata Nabi, jika engkau mati pada malam tersebut, ditulis bagi kamu pelepasan daripada api neraka. Tu dia tuan-tuan. Ni lepas kita sembahyang maghrib tak syak ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan pusing mana lagi kaki, duduk dalam keadaan macam tu juga, tak pi mana lagi, tak bercakap-cakap lagi, kata la ilaha illallah 10 kali, kata Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nabi kata kalau kamu mati malam tu sampai subuh pagi esok, kamu akan bebas daripada api neraka. Tu dia. Senangnya nak masuk syurga ni, nak bebas daripada neraka, nak masuk senang sangat. Piduk kata hak tu je. Allah, tapi tak boleh buat tuan-tuan. Masjid ni tak ada lah, saya tengok tadi semua duduk aja. Dia tak boleh buat, dia kata pungkok lah. Tak tahu, garu belakang lah. Bersembang lah. Lepas sembahyang pergi mana? Lepas sembahyang pergi mana lagi? Dia kata tak ada apa. Ustaz mengajak. Lepas tu kena tarik la ilaha illallah. Hang sembang sat lagi lah. Ni lepas pada salam jangan buat apa lagi. Kata dulu hak ni. Hang kata Allahumma ajirni minan nar. Apa dapat? Kalau hang mati malam tu, kalau hang maghrib, hang mati malam tu sampai subuh esok, Allah Ta'ala sikio hang daripada api neraka. Allah Ta'ala selamat hang daripada api neraka. Wa iza sallaita subha faqul kazalik fa innaka in mittan fi yaumika kutiba laka jiwarun minha. Apabila engkau selesai solat subuh, sebutkanlah juga demikian. Jika engkau mati pada hari tersebut, lepas pada subuh kata Allahumma ajirna minan nar 7 kali lagi. Lepas tu tersepak tunggai kayu, jatuh, belaga kepala dengan bendui, mati. Maka kata Nabi, dituliskan bagimu pelepasan daripada api neraka. Tu dia. Maknanya Allah Ta'ala secure kita, Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala lindungkan kita daripada api neraka ni. Kalau kita kata waktu subuh sampai maghrib, kita kata maghrib sampai pagi esok, mana 24 jam kita di dalam pemerhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan neraka pun bila kita kata Allahumma ajirna minan nar, dalam hadis dia kata apa? Neraka akan kata kepada Allah, ya Allah, Allahumma ajirhu minan nar, hang jauhkan dia daripada aku. Lazimkan bila habis sembahyang maghrib, habis sembahyang subuh, korban sat, lenguh kaki macam mana pun tahan sat, kata dulu benda ni. Lepas tu barulah nak ubahkan, nak pergi mana, ada hajat apa. Tapi kalau tuan-tuan hajat tak apalah. Lepas bagi masa semayang tu duk menggigil dah kan, cirik pula orang ni. Masa semayang duk menggigil dah kan. Lepas semayang tu tak boleh mangkit ni, nak kena kata juga 10 dengan 7, tengok tu dia berlambak bintang tu dah. Jenuh pula berkelahi dengan Tok Bilal pula. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara lagi dalam kesempatan masa yang terhad ini, kita sentuh juga beberapa perkara yang walaupun benda itu kita lakukan sangat minimum, sangat sedikit, namun diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang amat besar. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana satu orang sahabat datang dan sembahyang belakang Nabi. Nabi dah sembahyang dah, tiba-tiba mai satu orang lelaki takbir Allahu Akbar. Dia sembahyang belakang Nabi. Lepas dia kata Allahu Akbar, Nabi dengar dia kata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asilah. Dia kata macam tu. Nabi dengar dia kata. Habis semayang Nabi terus kali tanya ni siapa baca tadi. Aku dengar tadi siapa baca darah tadi. Allahu akbar kabir. Siapa dia? Kalau kita ke ketang lah kan, ustaz kata ni siapa aku dengar tadi baca darah ni, pakat dia menyuruh habis lah kan. Sahabat ni dia ndok supaya Nabi ni kalau depa salah Nabi buat correction, Nabi terus betulkan. Depa sangat-sangat suka kalau Nabi tegur depa. Dia kata ana ya Rasulullah, saya yang suara darah tadi. Maka Nabi kata dekat dia, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Nabi kata aqamaqal hadis sahih riwayat pada Imam Muslim. Nabi kata masa hang kata tadi Allahu akbar kabira walhamdulillah, hang kata tadi benda tadi 3 ayat tadi, Nabi kata aku tengok, dia kata aku nampak 12 malaikat yang besar-besar tengah berebut-rebut nak ambil bacaan hang tu, nak pergi sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia doa apa tu? Doa apa? Doa iftitah tu. Baik kita semayang sunat, baik semayang fardu, ada tak doa tu? Ada doa tu. Hak kita duk baca panjang tu daripada wasi yang berbagai, daripada Ibnu Abbas macam ni yang masyhur, hak kita duk baca tu lah. Bukan satu doa iftitah, dia combination daripada beberapa orang sahabat yang jadi hak panjang, wajah tu wajah tu. Nabi kata hang kata hak 3 tadi saja, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hang kata hak tu saja 12 malaikat hak besar-besar ni mai duk berebut-rebut nak bawa pahala bacaan hang tu untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Jangan tuan-tuan, apa keadaan nak kalut apa sekalipun, Allahu akbar 3 hak tu mabuh. 3 tu mabuh. Apa ingat tu imam hak sembahyang tarawih ni dekat dah, nak mai dah. Kan? Loh. Dan baca ke dak doa iftitah ni? Tu imam. Bukan tu imam sinilah. Tu imam sini kemas belakang. Ni tu imam Masjid Ridwan ni pula. Dia mai tang ni dia kata Masjid Ridwan, dia pergi Masjid Ridwan, dia hantar masjid ni pula. Tu imam cepat sangat sembahyang tarawih. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Hang nak pi mana kelang kabut sangat ni? Sampai jadi trademark, sampai jadi tanda dekat makmum ni. Makmum ni dia pasang messenger seorang di tepi pintu tu. Dia duduk motor duduk luar tu. Dia tanya kawan dia, kau duduk tepi pintu ni, dia duduk luar tu. Kawan dia kata, buat tangan tunjuk bawah ni. Unlike orang panggil ni, buat tangan gitu. Mail malam bunyi pun. Mail malam tuan-tuan, merata kerabak dia berhenti. Tu imam jenis mail malam pun ada juga. Sembahyang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tu dia bila nak habis ni. Seorang mail malam. Esok malam mail pula. Express Rakyat. Ada juga imam Express Rakyat macam tadi. Sampai kita baru bismillah, Allahu akbar. Nak buat guna aku nak buat. Kawan bukan dia mengaji bab muafiq masbuk ni, ada ramai-ramai macam tuan-tuan ada ni, tak apalah champion. Tuan-tuan, sembahyang tarawih ni, tuan-tuan tengok kalau masjid tuan-tuan tak macam masjid kami, tak tahulah. Tapi saya rasa sama. Ni tuan-tuan ada umai selalu ni, bulan puasa, tuan-tuan dapat sahab belakang. Tuan-tuan ada umai selalu ni, customer tetap ni, bulan puasa, tuan-tuan dapat belakang-belakang. Hak ni hak orang tak pernah kenal belakang, duduk depan-depan ni. Berapa malam? 15 malam ni tuan-tuan dapat balik tempat tuan-tuan. Habis dah, balik habis. Dia tak main dah dengan bazar Ramadan, dengan apa, dengan bazar Syawal lah jual purdah lah buat. Habis dah. Jangan risau tuan-tuan. Dia pesat dah.
Nampak tak? Apa keadaan sekalipun, sembahyang sunat umpamanya, jangan lupa Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah. Korang-korang 3 ayat ni mau kata, oh nak sambung lagi, wajah tu wajah dia afdal, cantik, tapi korang-korang pun yang tu mau baca. Apa lagi? Perkara-perkara yang sikit kita buat, Allah Ta'ala ganjarkan kita dengan pahala yang banyak. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, iza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tu dia tuan-tuan. Nabi kata apabila imam mengucapkan amin, maka kamu ucapkanlah amin. Bila imam kata waladdallin, jangan buat apa dah, standby, tarik nafas sekejap dah. Imam kata aja amin, kita pun amin. Barang siapa Nabi kata hak yang amin dia muwafaqah dengan amin imam dan muwafaqah dengan amin malaikat. Ni tuan-tuan, ni kita duduk ni Allahu Akbar, malaikat Allah al-muqarrabun sangat banyak ni. Malaikat ni ada macam-macam tugas. Di antara malaikat yang ditugaskan untuk mobile, depa ni kira time-time maghrib, time-time subuh, time-time lohok, depa ni mobile. Depa ni bergerak sentiasa sambil pasang Waze GPS. Sambil pasang GPS Google Map, depa pasang. Malaikat dia duk mobile tu, dia duk tengok masjid ni dah buat apa. Dia kata Raudatul Jannah, Taman Kuala Kangsar, tengah duk ada mengaji. Depa pun ramai-ramai tuan-tuan pakat turun mai. Bukan satu, bukan 200,000, juta-juta pakat turun mai. Sambil menaungkan, meletakkan sayap-sayap masing-masing atas kepala kita ni. Sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dibahagiakan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka bila imam kata amin, malaikat pun yang ada bersama-sama kita ni kata amin, kita yang mai sembahyang Jumaat ni kata amin. Nabi kata barang siapa yang sepakat amin dia dengan amin imam, dengan amin malaikat, ghufira lahu taqaddama min dzambi, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa dia yang telah lalu. Tu dia. Bukan kena teruk pun, tak payah susah pun, amin. Tak payah susah pun, hak tu je. Banyak dah tuan-tuan dosa kita. Tuan-tuan, makcik, kak, oh kak, banyak dah dosa kita. Banyak dah. Allah. Maka dosa kita hak banyak-banyak ni dengan piduk kata amin, Allah Ta'ala bagi clear habis. Sangat pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mau kata pula dah. Kita duduk sebelah dia ni, wallahi tu imam tu tekan sampai orang nak hijau. Kan? Kita pun duduk siap lah. Amin, derah lagi kita ni. Tak bunyi sebelah kita ni. Kuluku kepala tak lagi. Hang tak tahu kan ni Nabi janji dalam hadis sahih riwayat daripada Abu Hurairah ni, siapa yang kata macam tu, bagian ulama kata dosa apa? Dosa kecil-kecil. Bila kata amin tu dosa kecil-kecil Allah Ta'ala yung habis tuan-tuan. Ada sebahagian ulama kata apa? Bukan kata dosa kecil dengan dosa-dosa besar diangkut pergi sekali. Tu dia. Kita ni tuan-tuan, bukan ada dosa ni tuan-tuan, depan-depan saya ni dosa sangat-sangat kurang. Ada dosa tapi hari-hari duk tok buang. Kita duk ambil ayat semayang tak syat ni pun dia jatuh gedebuk-gedebak dah. Kita duk lomok muka dengan ayat semayang ni, dosa jatuh habis dah ni. Duk basuh tangan, dosa tangan pi. Basuh kepala, dosa yang otak kita duk fikir segala apa-apa pi. Basuh kaki pi, dosa kita. Ni sekejap lagi masuk pula, sekejap lagi Nabi kita barang siapa yang takbir dia Allahu Akbar, Allah Ta'ala akan angkat dosa ni letak atas bau dia. Tuan-tuan tengok dalam kitab Syekh Daud Abdullah Fatani dalam kitab Munyatul Musallin, tuan-tuan tengok.
Nabi kata apa? Dia takbir Allahu Akbar, Allah Ta'ala angkat dosa dia tak atas bau dia. Kailah ulama sebagian kita tak atas kepala dia. Maka kita ni bila kata Allahu Akbar, tak usah risaulah, dosa kita sudah ada atas bau kita, sudah ada atas kepala kita. Maka Nabi kata bila sujud kita saat gini, dosa yang ada atas bau atas kepala kita ni bergedebak jatuh habis. Sangat pemurah Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu kita tak banyak tuan-tuan. Tuan-tuan dengan saya dengan kita semua ni dosa ada, tapi hari-hari kita duk pi risik dia, duk pi buang dia, duk pi buang, maka dosa kita kurang. Kata pula macam ni, maka Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Apa lagi tuan-tuan? Saya ambil kesempatan, lagi 5 minit boleh tak? 5 minit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, kata dia Nabi SAW bersabda, man sabbahallah fi duburi kulli salatin salasan wa salasina ila akhir hadis. Saya tak baca lah, nah, panjang hadis ni, saya baca maksud dia. Barang siapa yang di akhir solat dia, lepas kita la ilaha illallah apa semua tadi ni, kita pun Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pahayina tak ada. Saya tuan-tuan buat terkejut pula. Ustaz ni baca aku mana? Kami duk baca selalu Allahumma tassalam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam. Tak apalah tuan-tuan baca tu pun tak apa, tak ada masalah, tak apa. Tak ada masalah apa. Tapi yang warid, yang mai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allahumma tassalam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Nabi kata macam tu. Nabi kata fa hayyina rabbana bisalam bila Nabi tengok Kaabah. Dia tengok Kaabah, Nabi kata Allahumma tassalam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam tabarak. Tak ada masalah. Kami nak kata juga fahina, katalah, tak ada masalah apa. Boleh. Lepas kita kata Allahumma tassalam, kita pun baca apa nama? Disiplin wirid. Lepas Allahumma tassalam Fatihah lah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lepas Fatihah ayat kursi. Ayat kursi apa dia? Wa ilahukum. Wa ilahukum kan ayat kursi. Nabi suruh baca ayat kursi, ayatul kursi. Jadi bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca tu. Tu tuan-tuan duk baca wa ilahukum. Wa ilahukum bukan ayat kursi. Tuan-tuan nak baca juga, bacalah, tapi jangan kata wa ilahukum tu ayat kursi, dia ayat lain. Dia surah apa saya tak ingat. Dan Nisa ke apa? Dia surah lain. Nabi suruh baca ayat kursi, bukan baca ayat lain. Ayat kursi mana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca tu. Lepas tu Nabi suruh kita baca apa? Tasbih. Nabi suruh tasbih. Berapa kali? 33. Tasbih ni kata apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak pakai apa? Nak pakai tasbih ke nak pakai jari? Dua-dua pun boleh. Tapi tuan-tuan yang kata Nabi zikir wirid ni menggunakan tasbih. Balik main Mekah tasbih kokar, kayu kokar tu. Jual pula dalam Masjidil Haram ni tasbih kokar. Nabi pakai tasbih kayu kokar. Hang pi tidur buat katil terus lah tasbih kokar tu. Apa batang kokar tu. Nabi tak pernah bertasbih dengan benda-benda. Nabi bertasbih menggunakan jari je. Tuan-tuan nak pakai tasbih, pakailah, saya bukan marah. Tapi tuan-tuan yang terbaiknya tuan-tuan menggunakan jari. Macam mana cara? Macam-macam ulama saya tahu. Start pada sini 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 lah sekali. Satu round sekali. Pasal apa? Esok bersaksi tangan ni bahawa dia membilang-bilang akan nama Allah, akan tasbih-tasbih ataupun wirid-wirid kepada Allah ni guna jari. Kanan lah, jangan pakai kiri pula. Yang pakai kiri tak ada sunnah daripada kanan. Nabi buat belah kanan. Baik. Lepas tu tuan-tuan kata apa lagi? Tahmid. Kata alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berapa kali?
33. Bagi cukup lah kan. Ni yang kita duk ikut tu imam ni, rupanya dia raut sekali 5. Dia bagi apa tu? Dia sekali tarik 5. Kita baru 15, dia 30 dah. 33 dah. Kan? Bagi cantik-cantik, elok-elok. Satu-satu ambil, belajar juga. Pergi cari orang tarekat, orang apa. Dia pun mengaji ni, cara macam mana nak jalan tasbih tu, belajar. Bukan boleh ikut dan kita ni. Semua ni ada ambilan dia, ada sanad dia. Ni nak balut serban ni pun tuan-tuan. Sedangkan serban ni boh lalu mana pun duduk atas kepala kira serban lah. Tapi dia mesti satu benda ni mesti ada sanad. Dia mesti ada ambilan dia. Lepas sanad mana tahu lepas. Kalau ustaz laduni tu dia kata apa? Dia memang tak mengaji. Allah Ta'ala bagi kepada ilmu laduni pula dah. Macam-macam. Nak balut serban pun ada sanad ni. Ni 1, 2, 3. Ni main mana ni? Ni serban jenis mana ni? Yang ni roh tok guru kami balut macam ni. Sebab tok guru kami Tuan Haji Muhammad Saman Kati. Dia mengaji dengan guru dia. Guru pada guru dia orang Yaman. Ni serban Yaman dia panggil. Macam Tuan Haji, sanad mana? Kata pi mana pun. Sila. Dah, bagi cukup elok-elok 33 dan takbir. Takbir tuan-tuan akan tak tahu kot. Takbir sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 33 kali juga. Jadi berapa? 99. Dan Nabi kata apa? Maka sempurnakanlah 100 kali dengan kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan kita kata 33 ni, dengan kita kata 33 tahmid, takbir dan tasbih dan takbir, dengan kita kata tu kita campur pula sekali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni, jadi 100 kali. Nabi kata apa? Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Tu dia kata hak tu dalam semayang. Habis kata 33 tambah lagi bagi cukup 100. Nabi kata apa? Maka akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak-banyak buih di laut. Banyak buih di laut tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tepi laut, tuan-tuan tengok bila dia hempas saja pantai, berdebum jadi buih yang sangat banyak, juta-juta lemon-lemon. Dengan tuan-tuan pergi duk kata 33 dengan satu tadi ni, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih-buih di laut. Sangat pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir daripada kuliah saya ni, saya nak sebut satu kisah yang didatangkan daripada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Islami radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dapat peluang tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rabi'ah bin Ka'ab Al-Islami, aku dapat peluang untuk tidur dengan Nabi satu hari. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Kita Haji Mio lah, contoh senang. Satu hari mai kita ambil lah ni ulama Malaysia ni hak paling top ni, siapa dia lah ni? Tok Guru apa? Tok Guru Saleh Musa dulu ada di Penang. Meninggal dah. Tok Haji Hadi lah dah. Tok Guru Haji Hadi satu hari mai tanya rumah Haji Mio orang mana? Dia mai sini, dia mai tanya rumah Haji Mio orang mana? Kita kata nak buat apa? Dia kata saya nak tidur rumah dia. Oh tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sampai ke Madinah, sampai Madinah, Quswa, unta Nabi, Nabi lepas pi. Sahabat kata ya Rasulullah, mai tidur rumah saya, mai tidur rumah saya. Nabi kata biar pi, tunggu unta Quswa saya dia berhenti tang mana, aku tidur rumah orang tu. Unta berjalan berhenti depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Apa hebat Abu Ayyub Ansari tak tahu, tapi dia jadi pilihan Allah untuk Nabi pergi tidur rumah dia. Bukan senang tuan-tuan nak tidur dengan orang alim. Maka
Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami ni satu hari dia dapat peluang tidur dengan Nabi. Dia pun uruslah kelengkapan Nabi dengan ayat semayang, dengan tidur Nabi, bantai Nabi dengan apa. Habis kerja dia main duduk tepi Nabi. Nabi SAW tanya dia, Ka'ab ni Rabi'ah, hang tak mau minta apa kat aku kah? Satu orang yang sudah barang pasti doa dia akan dimakbulkan oleh Allah, Nabi SAW. Nabi kata dekat Rabi'ah, hang tak mau minta apa kat aku? Maka Rabi'ah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku minta kepada kamu supaya aku esok ni, mati esok ni, di akhirat esok ni, aku dapat bersama-sama dengan kamu di dalam syurga. Ish, patut minta lah kan. Ni boleh tak bukit tu hang sumpah menjadi mas bang? Kan? Nabi confirm doa dia makbul. Ataupun hang tolong doa kat aku, Nabi bagi aku jadi jutawan sekali. Kan? Macam kita lah kan, satu orang jutawan mai tanya kita, hang tak apa? Jutawan ni tanya kita, hang tak apa? Takkan nak kata haita kancil sudah ha? Takkan kot. Jutawan mai tanya kita, hang tak kereta apa? Mestilah kita kata wildfire lah, kurang-kurang pun Alphard ke. Sahabat ni Nabi tanya dia, Rabi'ah hang minta lah kat aku apa-apa. Rabi'ah kata apa? Boleh tak Nabi, hang doa kat aku, bagi aku dapat duduk dengan kamu, bersama-sama dengan kamu dalam syurga. Loh, Nabi kata hak tu lah. Nabi kata hang minta tu lah. Oh, dia kata cukup lah. Nah, kalau aku dapat hidup dengan kamu dalam syurga pun, itu dah kira satu benda yang sangat baik bagi aku. Maka Nabi SAW kata dekat Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami, Nabi kata, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Okey, Nabi kata kalau macam tu, itulah permintaan kamu, kamu tolonglah aku untuk merealisasikan permintaan kamu dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qamakal, hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Nabi kata okey, clear. Aku boleh doa dekat Allah, hang esok boleh duduk dengan aku di syurga, tapi hang kena tolong aku, hang kena buat benda ni. Nabi kata buat apa? Rabi'ah kata buat apa ya Rasulullah? Kamu kena banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud apa ulama syarah hadis ni? Bukan sembahyang fardu. Yang dikatakan sujud kepada banyak sujud tu bukan sembahyang fardu. Sembahyang fardu dah confirm dah kita sembahyang subuh sampai isyak. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu nak duduk dalam syurga dengan aku, kena banyak sembahyang sunat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, kata dia, man abdin muslimin yusalli lillahi kulli yaumin, kata dia, tidak ada seorang hamba muslim mengerjakan solat kerana Allah Subhanahu wa taala satu hari 12 rakaat sebagai tatawwu', sebagai sunat yang bukan fardu, melainkan Allah akan membangunkan kepadanya illa banallahu lahu baitum fil jannah, kata Nabi, baitam fil jannah. Siapa-siapa hak sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu, kata Nabi, orang ni esok ni Allah Ta'ala akan buat kepada dia sebuah mahligai, sebuah istana di dalam syurga. Kata Ummu Habibah, aku hafal Nabi sembahyang 12 rakaat. Apa dia? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, jangan tinggal. Kata Nabi dalam hadis, rakaata al-fajri, kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat sebelum daripada subuh, kata Nabi, apa kamu dapat? Segala dunia dan isinya Allah Ta'ala bagi kat kamu. Tuan-tuan, orang yang sembahyang sunat sebelum subuh ni orang yang sangat kaya. Satu hari dia dapat upah dia satu dunia. Hatta satu dunia ni Allah Ta'ala bagi kat dia. Kemudian kata Ummu Habibah lagi 4 rakaat sunat sebelum
Zuhur dengan 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat selepas asar. Berapa dah? Selepas zuhur berapa dah? 2 subuh, 4 zuhur, 2 lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Yang muakkadah, yang muakkad. Dia ada lagi sebelum maghrib 2, tapi sebelum asar 4. Yang tu bukan muakkad. Sebelum zuhur lagi ada banyaklah. Saya tak sebut masa kita terhad. Dan kata Ibnu Umar 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Allah Ta'ala bagi apa kat kita? Sebuah binaan, sebuah bangunan, sebuah istana di dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selepas daripada solat fardu, tidak ada lagi solat yang paling besar ataupun hampir-hampir menyamai pahala sembahyang fardu, yakni sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu. Nak peringat orang perempuan banyak jadi macam ni. Ni bulan puasa nak mai. Habis sembahyang isyak. Habis sembahyang isyak, nak tunggu sembahyang tarawih, pakat duduk dalam kelambu pula, dalam telekung. Di situ ada satu sembahyang apa? Sunat selepas isyak. Macam tak lagi ni tuan-tuan. Jangan balik lagi. Saya jamin motor tuan-tuan, kereta tuan-tuan, basikal tuan-tuan tak hilang lah, insya-Allah. Sembahyang dulu 2 rakaat selepas isyak tak lagi. Kerana apa? 2 rakaat solat isyak itu lebih besar pahalanya berbanding dengan 20 rakaat tarawih. Lepas sembahyang isyak, duk tunggu nak sembahyang tarawih ni, ada satu sembahyang di situ. Sembahyang apa? Sunat selepas isyak. Duk tunggu nak sembahyang tarawih, sunat tu tak mau buat. Seolah-olah kita korek parit, korek lubang nak cari ayak. Ayak tak ada, korek parit. Korek parit sampai tengah jumpa kutu emas. Besar tu kutu emas. Kita ambil kutu emas tu buang. Aku tak mau emas ni, aku nak ayak. Orang kata apa? Orang panggil apa tu? Ngong lah. Dalam perjalanan nak cari ayak, jumpa kutu emas, ambil lah. Dalam perjalanan kita nak pergi sembahyang tarawih, jumpa kutu emas, ambil. Jangan lupa sembahyang sunat selepas isyak lagi. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Syekh Masjid, ahli-ahli tuan-tuan kuasa, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, bapa-bapa, ibu-ibu, kerana kesudian menjemput saya untuk bukan berkuliah lah, tak layak saya ni, bersemang-semang lah dengan tuan-tuan sedikit tentang wasiat, bicara ilmu dan wasiat iman. Mudah-mudahan yang terbaik hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.